Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang sekali lagi ke podcast Bola Lagi untuk kali ini, musim kedua untuk recording kita yang episod keempat. Seperti biasa, kita disertai oleh panel-panel berpengalaman kita. Pertama kali aku nak ucapkan selamat datang kepada Azim yang kali ini sekali lagi calling from the Battery of Sarawak. Selamat datang Azim. Ya, terima kasih Encik Zul menjemput saya malam ini. Amat gembira bertemu anda semua di minggu keempat podcast kita. Harap beri yang terbaik untuk malam ini. Terima kasih. Wah, InsyaAllah. Aku juga ingin ucapkan selamat datang kepada Phil. Selamat datang Phil ke episod kali ini. Assalamualaikum semua. Thank you kerana terus menjemput. Harap dapat memberi input yang lebih baik pada minggu ini. Okey, dan panel terakhir kita pada malam ini adalah Saudara Afan. Selamat datang Afan. Kehadiran kekal 100% setakat ini. Terima kasih Saudara Zul. Alhamdulillah kehadiran 100%. InsyaAllah. Okey, seperti episod-episod lepas, kita akan terus ke bahagian pertama kali ini. Dan bahagian pertama untuk episod kali ini kita akan membincangkan beberapa perlawanan untuk match day 3 yang berlangsung pada minggu lepas. So, perlawanan fokus pertama kita pada malam ini adalah di antara Selangor dan Seri Pahang. Perlawanan yang berlangsung pada Ahad lepas di Stadium MPJ di antara Selangor dan Seri Pahang yang berkesudahan dengan keputusan 1-1. Perlawanan tersebut kita one of the perlawanan tumpuan pada minggu lepas lah. Di antara the favourites kan yang kita tabalkan sebagai favourite pada awal musim hari itu. Okey Pan, apa yang kau nak ceritakan dulu Pan pasal game ini? Aku rasa game tu berakhir seperti yang dijangkakan lah. Sebab sebelum minggu lepas aku predict dia akan berakhir dengan seri 1-1 dan finally dia berakhir dengan 1-1. Aku rasa game tu kenapa aku predict 1-1 tu sebenarnya jarak perlawanan tu. Aku rasa dalam seminggu tu ada 3 game untuk kedua-dua pasukan. So untuk Selangor pula dia terpaksa travel from Borneo untuk jumpa Pahang, and game tu main pula pada pukul 5.30 petang. So aku rasa kedua-dua pasukan ada masa yang sangat singkat untuk berehat lah. And kalau tengok dalam perlawanan tu aku rasa Pahang kurang memberi serangan-serangan berbahaya ke atas pasukan Selangor. Memang daripada awal Selangor menguasai perlawanan lah. Cuma seperti biasa, Selangor di permulaan musim masih mencari rentak lah untuk menjadikan gol. Cuaca pula tidak mengizinkan aku rasa. And aku pun tak sure sama ada sepatutnya perlawanan tu diberhentikan kerana ada kilat apa semua kan. And hujan sangat lebat. Tapi bila official kata teruskan dan dia teruskan, and Pahang pula dapat sebagai penalti, aku rasa kesilapan macam tu kita dah pernah discuss lah. Terutamanya Syarul Nazim kan masa season lepas kita tengok masa dekat AFF. So benda yang sama berulang, and Pahang dihadiahkan sebagai penalti. Mojo lah di minit akhir tu, Brandon Gunn lah, our captain kan, menunjukkan potensi sebenar beliau lah sebagai seorang kapten dalam pasukan Selangor dan berjaya menjadikan gol. Tapi overall aku rasa perlawanan tu baik untuk kedua-dua pasukan sebab kita masih ada 4 pasukan yang belum tewas dalam 3 perlawanan ni termasuk Pahang. So kita ada JDT, Sabah, Selangor and Pahang. Satu perkembangan positif lah bagi aku untuk musim ni. Maksudnya ada persaingan yang sangat sengit lah antara pasukan-pasukan di dalam Liga Super. Itulah setakat ni yang aku dapat tengok. Kau petik awal tadi yang memang tak banyak sangat daripada Pahang lah. Kalau kita dengar input daripada Coach Fandi post match tu kan, selepas match tu dia memang ceritalah kedatangan dia orang dari Kuantan tu memang plan dia melawan tim yang besar seperti Selangor ni. Dia memang plan untuk absorb ada attack and counter attack lah. Dia memang cakap dia akan main 5-3-2, 3-4-3 dan 3-5-2 lah. Dia memang plan to absorb the attack and try to counter attack lah. And dan only during the second half dia cakap yang dia akan menggandakan, akan cuba lah, try to be more adventurous lah. So it membuahkan hasil lah.
So apa amatan kau tu selari dia dengan apa plan Coach Fandi lah. Phil, kalau kita lihat game ni sebenarnya penalty tu considered by Shahrul Nazim. Macam Apan cakap tadi, kita dah pernah cerita pasal ni lah. Shahrul Nazim ni memang a bit clumsy lah. Even kalau tengok, I think the first 5 minutes of the game kot, he actually considered a chance bila dia lazy pass kepada partner dia, and then it was intercepted by Azam Aziz rasanya. Azam Aziz try lob, but it was so dari awal lagi lah dia nampak dah nampak lah yang Shahrul Nazim macam overconfident sebenarnya. Kalau tanya aku, kau ada apa-apa komen Phil pasal Shahrul Nazim ni? Ada satu komen menarik lah, terbaca kat Twitter rasanya. Ada orang samakan Shahrul Nazim sebagai our Titus Bramble. Titus Bramble tu. He can be excellent in parts of the game, but those silly mistakes can cost the team lah. So tak apa, maybe it's part of learning curve jugalah. So Nazim pun still 23 23 ke Fan? Ke 24 lah. So untuk seorang centre back agak macam tak matang lagi lah. Maybe peak or centre back is around 26, 27-ish. So maybe Tan Chee Ho kena do something lah. I mean to keep on reminding him that to even Kim Panggon pun maybe can guide him, cakap you should reduce this kind of silly mistakes which can cost the team. Furthermore, Shahrul Nazim by right is one of the leaders of the team, so dia patut cut lagi lah, banyak reduce all these mistakes that can cost the team. Betul. Kalau memang betul lah, one of the during AFF one of our key players juga kan, so this is one of the players to watch lah. So macam Apan cakap tadi, Selangor sekali dengan Sabah, JDT dan Seri Pahang is the team yang tak kalah lagi lah setakat ni after 3 matches di Liga Super, dan that's why it was the must watch game during the weekends lah. So kedudukan satu mata shared point by both teams tu have put Selangor sekarang di kedudukan ketiga dan Pahang di kedudukan kelima di dalam Liga Super. Can I add something on the weather? Actually, agak setuju dengan Afan. Afan mention pasal weather. Sepatutnya ada one moment tu actually match commission dah kena stop the match. Dah ada kilat kot. So I wonder why juga, macam kenapa diteruskan perlawanan. It's quite a safety issue jugalah from that perspective. So, tak tahulah, I mean just thoughts lah on that. I think that is actually the actual SOP sebenarnya. The moment kalau kita tengok running event kan, event running, the moment ada kilat dia memang batal terus dah the running event. So itulah interesting lah kenapa match commissioner decided to proceed the game. Tapi kalau tengok the game tu daripada first half, midway first half, half time, midway second half and final whistle tu memang nampak cuaca berubah. Memang cuaca berubah gila-gila lah, torrential rain lah. I think we can only get that in Malaysia lah kot. In Malaysia, betul. Macam unik lah, main petang, lepas tu tiba-tiba hujan, gelap mendung dan maghrib. Dia hujan, habis game settle, tak ada hujan pun. Okay lah. So that game sebenarnya, sorry Zul, bukan cuaca je yang berubah 180 degree kan, keadaan padang pun sama lah. Mula kering kau tengok, lepas tu dah macam ni dah lah, dengan becak-becak je kan. So kenang air pinjam kan. Pinjam kan. So in a way that result is supposed to be something yang considered everything aside kan, that result supposed to be something yang happy for both coach lah, Fandi dengan Tan Chee Ho lah. Okay, so Pahang di kedudukan kelima dan Selangor di kedudukan ketiga sekarang. We go to our next game yang kita fokus adalah between KCFC against Sabah, the high flying Sabah kan, coming to Stadium Negeri di Kuching for what we call a Borneo Derby lah. Kan, keputusan memihak kepada Sabah, kemenangan 2-1. Kita agak rugilah buat KCFC yang tidak dapat capitalize the situation to score, to get the second win. Azim, apa komen kau terhadap game ni Azim, as our resident KCFC fan here dalam podcast ni? Ya, terima kasih Encik Zul. Untuk pasukan KCFC menentang Sabah, pasukan KCFC
memiliki kelebihan kerana bermain di tempat sendiri. Peranan kedua berturut-turut selepas menentang Selangor, dan menurut pemerhatian saya, pasukan coaching City FC membuat beberapa pertukaran ya, termasuk seperti Nur Razlan ditukar kepada Julian Schwarzer di tempat penjaga gol, dan juga Badrul Effendi menggantikan Selio, dan juga Yuki Tanigawa menggantikan Sudi Abdullah. So mereka mungkin menukar pemain-pemain ini kerana memberi peluang-peluang kepada pemain lain untuk menentang pasukan Sabah, dan Sabah seperti biasa pemain-pemain kebangsaan Irfan Zakaria dan Park Teng Soo mengemudi pasukan pertahanan, dan kita nampaklah pasukan Sabah datang dengan reputasi menang semua perlawanan dengan momentum yang tinggi. Tetapi saya hendak komen, kedua-dua pasukan telah memberi yang terbaik, tetapi Padang yang mengecewakan, yang menjejaskan banyak-banyak pergerakan bola, pergerakan pemain, dan juga menjejaskan serangan-serangan kedua-dua pasukan, di mana banyak kita melihat kan perlawanan tersebut, bola terhenti di tengah padang, terhenti dan tak sampai kepada pemain yang hendak diberi passing, dan juga di dalam kotak pertahanan kita nampak kedua-dua pasukan tergopoh-gopoh untuk membuat clearance ya. Bukan kepada pasukan Kuching saja, dan pasukan Sabah juga menghadapi masalah yang sama, di mana kita dapat melihat ya, of course gol Sadil Ramdhani memang gol build up yang tersusun lah daripada Park Tae Soo buat set up kepada Sadil Ramdhani. Sadil Ramdhani membuat sepakan ke arah sebelah kanan penjaga gol Kuching, Julian. Dan juga selepas itu kita melihat ya, Abu Kamara memanfaatkan gopoh-gopoh di depan pintu gol Sabah dan menjaringkan gol, dan juga Kastin Hera juga memanfaatkan perkara yang sama, menjaringkan gol keadaan gopoh-gopoh di pintu gol Kuching, dan menghasilkan gol kedua untuk pasukan Sabah. So dalam perlawanan ini nampaklah kedua-dua pasukan struggle untuk membuat passing, dan juga jangan kata passing lah, clearance bola pun agak struggle lah. Kita nampak beberapa pemain terjatuh, dan saya rasa sepatutnya pasukan Kuching kalau boleh improve lagi keadaan Padang di dalam next game untuk akan datang lah. Itu pendapat saya untuk game Kuching versus Sabah lah. Ya. Betul, betul point kau tadi pasal kedua-dua tim gagal untuk bertahan, mungkin sebab kerana Padang kan. Even Sabah punya gol tu sebenarnya Kuching City yang fail to clear the ball, pergelutan tu. That's why I end up with a goal lah. Kalau kau tengok game ni Pan, mungkin kalau kau sempat tengok in detail game ni kan, Pan, memang pemain-pemain import memainkan peranan yang penting lah untuk game ini. Kalau kita tengok Park Teng Soo dengan assist-nya, dengan set up-nya kan, dengan gol pun Sadil Ramdhani score, even for Kuching City pun Abu Kamara yang score kan. So kalau kita tengok Sabah ni memang ada mixture lah of pemain import dan lokal yang menarik lah. That's why they are where they are right now lah kan. Komen kau Pan terhadap pemain-pemain, susunan pemain bintang ni yang ada pada Sabah ni? Aku rasa ini adalah continuation lah daripada season lepas kan. Lepas Queen Sui ambil, so dia ambil banyak player-player yang dia rasakan berpengalaman, macam Badrul, even Amri Yaya, yang right back Kedah tu kan, lupa lah nama. So those player Rizal dengan Ghazali. Rizal Ghazali, okay. Ya, Rizal right back Ghazali. tu, ya. Back tu kan. So and di-combine pula dengan star yang macam yang ni lah, Sadil Ramdhani, Park Teng Soo. Lepas tu ada new Korean yang dia sign juga kan season ni. Tapi aku rasa game tu dia masuk agak lambat So aku rasa memang ia adalah satu benda yang diteruskan daripada season lepas oleh Queen Sui.
dengan penerapan taktikal dia daripada season lepas. So aku rasa untuk tahun ni target dia lebih lah kan, sebab dia akan main dekat AFC. Aku rasa Sabah memang try untuk cuba untuk bersedia lah menghadapi Liga Super dan peringkat Asia. Okey, kita ke perlawanan ketiga. Perlawanan fokus ketiga kita untuk musim lepas iaitu Kedah dan PDRM bermain di Stadium Darul Aman. Kedah macam JDT dan Sabah coming into last week's game on a 100% record. So main game dekat Stadium Darul Aman, confidence is riding high. Memang the entire game tu it's all Kedah. For even after Manuel Ott, the captain, was sent off pada minit ke-60, it's still Kedah all the way. But for some reason lah, kan, that's how football is lah kan. Kau tak capitalize, kau tak score, you will be punished lah. So PDRM actually scored. Bruno Suzuki scored pada minit ke-75 tak silap aku, dan itu merupakan gol pertama yang PDRM score pada musim ini. So ada satu tim lagi sebenarnya yang tak score gol lagi musim ini. So PDRM have broken the duck during the game. Phil, kau ada apa-apa yang kau nak komen pasal game ni, Phil, between Kedah dan PDRM itu? Okay, rasanya Kedah maybe initially dia rasa agak confident kan, because lawan pun kita boleh kategori sebagai pasukan agak lemah based on previous matches results for PDRM, and Kedah pun riding high juga lepas menang lawan Terengganu. So kata dengan game dengan keyakinan tinggi untuk menang 3 mata, tapi ended up macam being frustrated kan. So once you got frustrated, maybe dah tak fokus, just trying too hard, too eager, and you started to lost focus on your tactical or the strategy of the game kan. Ended up dia akan lagi frust, lagi emotional, so Dengan to the Nafuzi sekali send off kan. Yeah, so it's quite a shame lah, even Nafuzi pun kena send off. So but then again kita discuss dari awal juga kan, Kedah new coach, new set up, so akan jadikan game ni sebagai satu learning process jugalah. Hopefully they know how to break through a team yang defend deep block kan. So PDRM is one of the good lesson learned lah for them to for the next future matches. Tapi credit to PDRM lah, but because they managed to nick 1 goal kan. So too bad for Kedah losing to PDRM man. So game tu menyebabkan Kedah sekarang berada di kedudukan ke-4 behind JDT, Sabah dan Selangor. Sementara PDRM pula berada kedudukan ke-6 sekarang. Still early days dalam liga kita. Tapi when you go back to Kedah tadi, aku minat lah tengok combination play import dia. Lira, Bolatelli, Ott, dan even ada seorang Hidalgo, tak silap aku, ke tu game FA Cup yang aku tengok. So Hidalgo tu Nafuzi gaya macam main 4-4-2 kan. Betul, so 4-4-2. Quite unique lah. Modern days nowadays kita nampak tim main 4-4-2. So I think we see how Nafuzi will try to tweak the team kan. Pan, you were saying, Pan? Kau cakap apa dia pasal Hidalgo? Hidalgo tu dia was with Seri Pahang before. Betul. So later we will cover pasal Kedah juga di FA Cup. Masa tu nampak lah, aku rasa dah nampak adalah bibit-bibit tunas Nafuzi ball ni lah kan. Nampak lah sentuhan-sentuhan Nafuzi tu. Betul lah, 4-4-2 tu suits the team lah. Dia memang set up team nicely lah. Okay, tak apa. So that game ended with PDRM not only scoring their first goal, getting their first win of the season juga, memberi kekalahan pertama Kedah untuk musim ini di Liga Super. Perlawanan lain yang berlangsung pada match day 3 tempoh hari adalah di Kota Baru, Kelantan United seri 0-0 dengan Perak still struggling juga. Seperti Perak, Terengganu pun still struggling. Kita cerita panjang lebar pasal Terengganu episod lepas. Terengganu seri 0-0 di Kuala Terengganu melawan Kuala Lumpur. So Terengganu is the only team yet to score kan? Betul, yes, exactly. Itu trivia dia tadi. Terengganu is the only team yet to score, which is, yalah, we have our concern with Terengganu. So macam founded lah. Mereka Terengganu akan main AFC Cup kan, so they better buckle up lah. Kalau bawa prestasi ni ke AFC,
Settle babe. Betul. Sementara Kelantan FC pula mencatat kemenangan terhadap Penang, a high tension game with both teams had a send off 2-0, dan konsisten dengan tema hujung minggu lepas, JDT mengalahkan Negeri Sembilan 7-0. Ya, konsisten dengan tema-tema musim lepas. So nothing to be surprised of sebenarnya dengan JDT yang menang ni kan. So itu adalah keseluruhan perlawanan end of match day 3 di Liga Super. So macam aku sebut tadi, top of the league still JDT sekarang, followed by Sabah. Sabah dan JDT sama point, both of them with 100% record. Selangor dan Kedah melengkapkan top 4 Liga Super. Selangor dengan 7 mata, Kedah dengan 6 mata. So at the other end of the table pula, kita ada Negeri Sembilan di tempat ke-12, Kelantan United di tempat ke-13, dan Terengganu bottom of the table. If I am Terengganu punya fan right now, I start to worry lah sebenarnya. Macam kita cakap, kalau awal-awal liga ni dah terlepas kan, susah nak catch up balik kan. Okay, that's it untuk kita pada bahagian pertama. Kita akan kembali untuk bahagian kedua. Kita akan bercerita pasal beberapa perlawanan FA Cup yang berlangsung pada midweek hari itu. Okay, kembali kita ke bahagian kedua. Untuk bahagian kedua ini, kita akan fokus spesifik kepada perlawanan Piala FA yang berlangsung pada midweek tempoh hari, beberapa hari lepas. Beberapa perlawanan pusingan pertama, ada pasukan yang mendapat bye dan terus ke pusingan kedua, dan ada pasukan yang tak dapat bye, kena main dekat pusingan pertama. Seperti yang kita dah sebut pada awal musim tempoh hari, MFL keluarkan jadual liga ni memang full semua everything, so kita tahulah FA Cup ni akan main. So first match yang berlangsung di Darul Aman adalah another Northern Derby between Kedah dan Penang. Perlawanan yang berkesudahan dengan keputusan 2-2, tapi being this knockout game, dia terus ke extra time dan penalty, dan Penang menang perlawanan ini melalui sepakan penalty dengan keputusan 4-3. Kalau kita tengok game ni, it's really a Manuel Ott show lah. Lepas send off last weekend tu, this game ni memang it's a Manuel Ott show. Dia score both goals. Gol pertama Kedah he scored, dan dia tak silap aku dia score gol minit ke-88 kot, to tie the game at 2-2. A thunderous long range effort lah. Azim, kau ada apa-apa yang kau boleh ceritakan pasal game ni, Azim? Preview yang saya tengok ya, untuk kedua-dua perlawanan, Kedah melawan dengan Penang, sebenarnya saya fikir Kedah sepatutnya jadi favourite untuk game ni ya. Tapi untuk melihat pasukan Penang memberi saingan dan membawa pasukan Kedah ke penentuan penalti, itu saya tidak menjangkakan ya, dan bukan saja membawa Kedah ke penentuan penalti, tapi juga membawa kemenangan kepada pasukan Penang, dan juga saya rasa perlawanan ini boleh pergi ke mana-mana sajalah, tapi ini kan FA Cup kan, so kita kadang-kadang berharap pada nasib jugalah untuk memenangi sesebuah perlawanan. Itu pendapat saya. So macam aku sebut pada bahagian pertama tadi, this game kau nampak lah yang apa Nafuzi have plan for the team, nampak membuahkan hasil lah. Nampak Lira continues untuk dominate the game, semua everything. Just macam Azim cakap lah, sebenarnya sepanjang game ni it can actually go either way. Then that's why it end up in penalty lah. So dalam penalty it's a coin toss lah. So dengan kemenangan Penang ni, Penang will go to second round. Dia akan lawan KCFC, tersilap aku. Second round, tapi main lambat lagi lah rasanya. Okay, so second game yang FA Cup yang main midweek tempoh hari adalah between Perak dan Pahang. Temanya sama, tema di Ipoh dan di Alostar sama, yang mana the home team dominate, tapi considered the game kan. So aku pity lah kepada anak-anak buah Lim Tong Kim, kalah 2-1 oleh Pahang. That game tak silap aku memang macam apa yang
Fandi sebut pada perlawanan sebelum ni, dia memang Aguero dia letak sebelah kanan lah. Interesting lah approach Fandi untuk game, untuk macam mana dia nak guna Aguero ni. Dia gunakan Aguero sebagai winger kanan. Fandi sebut because Aguero ni suka pegang bola, dia akan gelecek semua everything, so buzzer kalau letak tengah, so letak dekat tepi, nampaklah membuahkan hasil untuk game ni. Kau ada apa-apa komen ke Apan berkenaan perlawanan Perak dan Pahang ni? Untuk aku rasa game ni sebenarnya aku predict Pahang akan menang mudah lah, sebab status dalam Liga Super kan, kita tengok performance Perak pun belum nampak lagi lah yang sangat positif. Tapi somehow bila tengok game tu aku rasa macam kau cakap tadi, dia memang didominasi oleh Perak, especially pada separuh masa pertama tu kan, dan diorang berjaya hasilkan gol. So bila aku tengok diorang jaya hasilkan gol tu, aku dah macam surprise lah, adakah akan ada kejutan malam ni kan. But somehow bila dah ada satu red card kan untuk player Perak, dan after that aku rasa game tu berubah lah, dia mungkin dah ada emosi kan, apa semua kan, so dia kurang fokus lah bagi aku. So Malik sebagai pemain Pahang yang aku dah tengok dia lah daripada dulu ni, Malik ni memang di depan gol memang sangat baik lah. So aku rasa dia memang once opportunity tu ada dekat dia, dan dia score. Dan last minute tu by siapa lah, pemain import kan? Pemain import, penalty. Dan waktu tu memang rezeki Pahang lah untuk layak ke pusingan seterusnya, bertemu dengan Selangor. So itulah, itu je lah komen aku untuk that game. Satu trivia menarik lah, red card game ni is a second yellow. It turns out red card. That red card is a third red card untuk tim Perak untuk season ini. Considering baru main berapa 4 game dah ada 3 red card Perak. So menarik lah. So macam kita cakap jugalah, setakat ni kenalah kita punya telahan kan, yang Perak ni team rebuilding kan, tim yang work in progress kan. So keputusan setakat ini memang sesuai lah dengan status dia lah kan. Okey, untuk perlawanan lain di pusingan pertama ni menarik. Ada pusingan kelab lain. Manjung City FC akan berlawan dengan Science FC. Kuala Kangsar BRM FC akan berlawan Immigration FC. So those are the 2 game aku rasa main hujung bulan ni kot, yang akan melengkapkan pusingan pertama lah. Banyak tim ada di Perak, Manjung City lah, Kuala Kangsar lah kan, dengan Perak itself kan. Yang menarik. Dia boleh add something tu? Silakan. Mention about Padang kan, rasanya stadium Ipoh ni Padang dia cun lah. Dari even match day 1 pun parti nampak okay lah, nampak steady. So even the stadium, kalau tengok stand dia cantik je, seats semua everything kan. So macam credit to the management lah. Rasanya dia invest quite a lot on the refurbish of. Ke ada Sukma ke apa baru-baru ni kat Perak? Aku rasa after the Sukma tu dia better. Tapi we know stadium Ipoh memang baik, cuma after Sukma tu aku rasa dia ada sedikit upgrade kan. So dia dah selesaikan masalah kecurian lampu limpah dia kot. So okey kot. Kecurian lampu limpah. Okay. So itu untuk bahagian kedua. Bahagian kedua kita memberi fokus kepada Piala FA. So next round of FA Cup matches akan berlangsung I think near end of March kot. I think by then kita akan buat preview untuk perlawanan seterusnya lah. So FA Cup ni akan berterusan sepanjang tahun. It's a knockout punya format. So macam kalau seri goes to extra time, go to penalty, tak ada replay lah macam orang putih main sekarang. Okay, that's end of bahagian kedua. Kita akan ke bahagian ketiga seterusnya selepas ini. Okay, selamat datang tuan-tuan dan puan-puan ke bahagian ketiga podcast kali ini. Untuk podcast ini, untuk bahagian ketiga, maaf, kita akan membincangkan preview perlawanan tumpuan untuk match day 4 yang akan berlangsung pada hujung minggu ini. Perlawanan tumpuan pertama kita adalah di antara Seri Pahang melawan Sabah. Okay, perlawanan ini menarik sebab satu, Sabah is a high flying team, masih 100% rekod pada kedudukan kedua, dan Seri Pahang yang membawa momentum daripada perlawanan sebelumnya itu melawan Perak seperti yang kita sebut pada bahagian kedua pada kedudukan kelima. Setakat ini Seri Pahang menang melawan Perak dan juga Seri lawan Selangor.
sementara Sabah menang semua perlawanan. So Phil, kau ada apa-apa komen Phil terhadap perlawanan, what should we look out for untuk perlawanan ini Phil, Seri Pahang melawan Sabah? Okay, this should be a match to watch for neutrals kan. So riding Sabah tengah on form, momentum, moral tengah tinggi kan. At same time pun Pahang prove that they are a team to beat jugalah kan. Positive result against Selangor dan menang kat FA Cup. So kita akan tengoklah macam mana Sabah akan continue, will they continue teruskan momentum kemenangan 100%. Tengok gaya dari segi performance. Sabah main home kan, so Rasanya slightly main di advantage. Kuantan ni. This is in Kuantan. Kuantan Sunday. Okay, so maybe travelling lah maybe akan cost Sabah affect Sabah sikit, tapi ada gap few days kan, so shouldn't be a problem for Sabah to perform. But then since Pahang main home, dia pun still akan give the best in front of their home crowd lah. Apa prediction kau Phil on the scoreline? Sabah slim win lah, maybe 2-1. Wow, menarik. Okay. Okay Azim, pada pendapat engkau perlawanan Sabah dan Pahang ni, siapa player yang kita patut from either team lah, either Pahang or from Seri Pahang or Sabah, dan sesiapa pemain yang kau rasa akan game changer lah yang akan menentukan keputusan perlawanan hujung minggu ni? Untuk Sabah, saya rasa pemain yang sama akan melakukan perkara sama sebagai game changer, iaitu Kapten pasukan Sabah, defender Park Tae-soo, yang banyak memberi sumbangan bukan dari segi pertahanan saja ya, menjaringkan gol dari segi heading dan juga set up kepada Sadie Ramdhani minggu lepas. Itu memang kita nampaklah impak Park Tae-soo dalam padang. Untuk pasukan Pahang, saya tak berapa nampak, kerana dia bergantung kepada taktikal Fandi Ahmad juga, yang di mana Fandi Ahmad kita boleh nampak ya, Aguero pun tidak bermain di posisi natural beliau. So untuk pasukan Pahang, saya boleh menjangkakan pasukan Pahang cuma mampu memberi saingan untuk perlawanan ini, kerana perlawanan ini akan berpihak kepada pasukan Sabah untuk saya. Terima kasih. Berapa scoreline Jim? Kau rasa? Pasukan Sabah akan menang 2-0 lah. 2-0. Kau Pan, pada pendapat kau Pan, berapa prediction kau Pahang lawan Sabah ni? Ini di Darren Mamo Betul, Darren Mamo. Aku rasa Pahang menang 1-0. Wow, upset tu. Upset, menarik. Upset. Aku rasa akan ada kejutan sikit lah. Betul. Yalah. Momentum kan. Pahang ada momentum. Talking about key player Pahang, so far Azam Aziz. Betul, Azam Aziz. Nak menyinar lagi kan. So macam aku suka Azam Aziz ni. Hopefully dia kena bangkit lah, nak fight for his place. Sebenarnya untuk bahagian segmen seterusnya kita, aku tadi terfikir kenapa kita tak pilih Azam Aziz. Jadi tak apalah. So macam betul lah. I think Azam Aziz setakat ni memang form. Harap dia teruskan form dia lah untuk bawa ke pasukan kebangsaan. Okay, untuk perlawanan fokus kita seterusnya selepas Pahang melawan Sabah adalah perlawanan di antara Negeri Sembilan dan KL. Okay, perlawanan jiran ni, sebelah menyebelah. Aku rasa kita patut pilih pemain perlawanan ni sebab kita nak tengok kan. Kita nak tengok how Negeri Sembilan bangkit daripada selepas dibelasah JDT di Paroi kan. Perlawanan ini pun juga di Paroi. Dan setakat ini KL, kalau kita tolak ke tepi JDT tu, keputusan dia respectable lah, which is Seri dengan Penang dan juga Seri lawan Ganu. So apaan kau rasa perlawanan ni Fan, Negeri Sembilan versus KL ni, kau rasa where it's heading to, keputusan dia akan menyebelahi mana pihak yang mana, dan apa yang menyebabkan keputusan tu ditentukan sedemikian, kau rasa? Aku personally aku rasa ia lebih kepada Kuala Lumpur lah. Sebab aku tengok game yang Polo Josu score 2 tu kan, even though dia seri dengan Penang. Dia bermain dengan baik, and seri dengan Terengganu. Aku rasa Terengganu masa tu memang push so hard lah untuk menang kan, tapi somehow Kuala Lumpur lah. Diorang memang bermain
begitu dan dia berjaya seri dengan Terengganu. And Negeri Sembilan ni aku rasa aku a bit kecewa di season ya. Aku tak nampak macam mana cara dia main macam season lepas. So aku tak nampak macam Hala Tuju tau. Hari tu bila lawan JDT tu aku rasa macam ini bukan Negeri Sembilan yang aku tengok, especially season lepas lah. Macam striker dia, midfield dia, defender dia, aku rasa memang tak ada belum nampak, bukan tak adalah, belum nampak dia punya keserasian dan kombinasi yang baik lah. Walaupun dia ada Casagrande kat depan tu, tapi aku tengok dia macam tak ada yang nak supply bola kepada Casagrande, and dia mengharapkan Mahali Jasudi. Dan aku rasa Mahali Jasudi di posisi tu di usia tu aku rasa dah tak sesuai lah untuk this level. Dan dia ada Safwan Baharudin which is dah tua juga. So aku rasa macam ada sedikit kekurangan dekat Negeri Sembilan. Setakat ni lah untuk pemerintahan aku lah, especially masa lawan JDT itu. Asalnya ni pun ada berkat juga, aku follow kat fan page Negeri Sembilan kan. Oh tengok tu, follow. Memang dia ada concern yang legit lah our season, sebab dia nampak persediaan tim sangat perlahan and tak systematic compared of the likes of Sabah, Kedah, even Selangor kan. Jadi dia tak cakap kan, tapi Negeri Sembilan dia punya perancangan macam tak susun lah. So which aku rasa reflected lah pada cara permainan, result so far. So takut ada unsur-unsur takap muat je lah, especially on the import and even the local players. So yelah, abang kata it's a shame lah, sebab Negeri Sembilan last season perform quite well kan. So lah. Berapa Fan kau rasa KL akan balik ke KLFA Stadium dengan 3 mata? Berapa scoreline kau rasa? Aku rasa 2-0. 2-0. Kau feel what do you think the scoreline would be? Sama dengan Apan ke, kemenangan kepada KL ke? Seri kot, satu sama. Negeri Sembilan just need to bangkit lah depan home fans kan. So they need to give something back to the fans. So hopefully kalau main dengan semangat lah, so seri at least. Kau Zim, kau rasa berapa scoreline dia? Who's going to win? Saya akan sama dengan Afan, 2-0 menang kepada pasukan Kuala Lumpur. Ya. Okay, untuk perlawanan fokus kita yang ketiga untuk hujung minggu ni adalah between Terengganu dan PDRM. Seperti yang aku sebut sebentar tadi, Terengganu is the only team yet to score. That is how bad Terengganu is doing right now. After 3 game pun still not yet to score. Dan as of now, diorang hanya seri, hanya ada 1 mata dengan KL. Other than that, kalah. Main di Kuala Terengganu, menanti kunjungan PDRM yang tengah kata orang high motivation lah lepas menang smash and grab di Darul Aman lepas kan. Kau rasa Zim, game Terengganu dengan PDRM ni apa scoreline dia? I mean, maksud aku, apa yang kita patut expect daripada game ni dan apa scoreline yang kau rasa? Okey, game ini saya rasa perlawanan ini Terengganu bertemu dengan PDRM minggu ini. Selagi Terengganu tak dapat fit kepada Adisa Krason dan juga Adisa Krason tidak memanfaatkan peluang, selagi itulah mereka akan gagal menjaringkan gol lah. Tapi dari segi line up sebenarnya saya memang suka pasukan Terengganu ni. Ada banyak pemain kebangsaannya, Azam Azmi, Syarul Nizam dan juga Adisa Krason. So sebenarnya tak tahu apa masalah mereka tidak mampu menjaringkan gol. Mungkin mereka mempunyai mental block selepas gagal menjaringkan gol semua perlawanan, dan juga sebelum ini mereka juga 1 draw dan 2 kekalahan. Mungkin ini merencatkan motivasi mereka. Sebenarnya apa yang diperlukan pasukan Terengganu mudah saja sebenarnya. Mereka perlukan jaringkan 1 gol, selepas itu motivasi mereka akan meningkat lah. Tak kisahlah gol tu dari siapa. Dan bertemu dengan PDRM adalah peluang terbesar mereka untuk mendapatkan kemenangan pertama dan juga gol pertama ya. Walaupun PDRM dalam keadaan motivasi terbesar selepas menumbangkan pasukan Kedah, tapi saya rasa perlawanan ini kalau
Terengganu tidak memanfaatkan peluang, mereka akan seri 0-0. Kalau mereka memanfaatkan peluang, mereka akan menang dalam 1-0. Itu pendapat saya. Menarik. Engkau feel, do you think that Terengganu will finally break the duck this round lawan PDRM ni? Yes, they will. Because lawan KL tu pun banyaklah near misses kan. So rasanya dia akan break the duck lah lawan PDRM ni. So even itu pun Ivan Mahmud kan, dia punya striker, ada last minute chance, so keeper save. So harap dia orang dapat lah get the first goal, and Bak kata Azim once get the goal, then hopefully they can be more confident lah and eventually get the 3 points lah. What So should be the maybe scoreline? 2-0. Wow, besar. Kau Van, kau rasa apa keputusan Terengganu PDRM ni? Aku rasa kau memang kepada Terengganu. Aku rasa diorang akan datang dengan motivasi yang tinggi lah, sebab tak ada gol lagi dan tak ada kemenangan lagi, dan bermain di tempat sendiri aku rasa akan memberi kelebihan. Dan aku rasa satu lagi, bila aku tengok itu, Liridon pun dah macam baik lah. Aku rasa tak adalah macam kita tengok dia genti-genti hold ball kan. Aku rasa aku tengok banyak passing daripada dia. So aku Liridon rasa yang kena marah TMJ. so aku rasa Terengganu akan menang lah lawan PDRM. So yang ini kita konsisten lah. Yang ini kita semua setuju yang Terengganu will break the duck lah, will score their first win lah. Because eventually they have to lah kan. Kalau nak catch up. So perlawanan lain yang berlangsung hujung minggu ni, Sabtu petang menarik ni. Sabtu petang JDT melawan Kelantan, main di SSI petang. This is something we should look forward to, sebab stadium SSI ni main petang cantik. The sunlight, this everything. So kalau ada peluang korang tengok lah. Next game is Penang lawan Selangor. Kita tengok whether Selangor boleh start to build up on their win. Main di Bandaraya tak silap aku, hari Ahad. Sementara Ipoh akan host Kuching. Di Ipoh Perak akan host Kuching hari Ahad juga. Dan Monday so kita kan tetap ada game hari Isnin 9 malam, main di Kota Baru, Kelantan United melawan Kedah. So itu adalah keputusan, itu adalah susunan jadual perlawanan untuk Liga Super berhujung minggu ini. So kepada kita yang ada peminat-peminat di luar sana tu, sokonglah pergi ke stadium kalau boleh, kalau tak pun tengok, sebab setakat ni memang betul lah apa yang Astro janjikan, semua game ada live kan, dan magazine show pun ada, semua baguslah setakat ni, memang seperti yang dijanjikan. Okey, itu untuk selesai kita berbincang untuk bahagian ketiga, dan kita akan ke bahagian bonus, bahagian keempat, bagi segmen baru untuk podcast kita sebentar nanti. Selamat datang tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih kerana masih bersama kami setakat ini. Kita akan ke segmen baru untuk podcast bola lagi. Kita bermula pada minggu ini, kita akan memberi fokus kepada pemain Harimau Malaya. Kita panggil segmen ni Harimau Watch. Maksudnya kita akan memberi fokus kepada pemain Harimau Malaya yang akan beraksi di Liga Super untuk musim ini. Seperti yang kita dah sebut banyak kali setakat ini, kita akan berhadapan dengan pertandingan yang paling penting untuk generasi kita pada tahun 2024, itu Piala Asia. So kami rasa it's only fair, it's only selari lah dengan pandangan kami betapa pentingnya Piala Asia ni untuk kita start memberi fokus kepada pemain-pemain Harimau Malaya yang akan beraksi di Qatar nanti. Tetapi menariknya untuk Harimau Watch pertama kita hari ini adalah pemain yang belum menyarung jersey kebangsaan, iaitu pemain yang kami pilih untuk menjadi Harimau Watch pertama kami adalah Edric Dos Santos. Edric Dos Santos pada awal musim, pemain JDT ini pada awal musim telah diumumkan sebagai pemain naturalisasi yang kelima selepas beberapa pemain League Cup dan kawan-kawan yang lain sebelum inilah. So kita rasa it's only fair, kita rasa it's only a matter of time lah yang dia akan pakai oleh Kim Panggon, so pemain Harimau Malaya. Okey, aku rasa aku nak halakan soalan pertama ni kepada Afan. Pada pendapat engkau, Afan, 2 game 2 gol Edric Dos Santos setakat ini untuk JDT.
apa yang Endrick ni bawa kepada pasukan kebangsaan yang tak ada pada pemain sedia ada sekarang? I mean, apa ekstra yang dia boleh bagi kepada pemain, kepada Harimau Malaya? Oh, berat soalan ni kan, sebab tak pernah tengok Endrick main untuk pasukan kebangsaan. Tapi aku rasa untuk Endrick dia sebab dia dalam 3 game ni aku rasa dia start semua lah, ataupun at least 2 game dia start as a first 11 kalau aku tak silap lah. So aku rasa untuk pemain baru yang masuk ke JDT and kau start, which is something yang besar as a JDT player for me. And Endrick ni pun dia kita tengok dia sangat form masa dekat Penang, and dia sangat penting dalam pasukan Pulau Pinang. So kalau kau tengok game-game yang dia main, insyaAllah Penang akan berhasil dengan baik, and kalau dia tak main dan akan ada masalah lah. So itu statistik ataupun fakta yang kita tengok sebelum ni. And Endrick ni pun aku rasa umur dia pun masih which is 28, which is tengah peak lah aku rasa. Itu adalah salah satu kelebihan lah untuk pasukan kebangsaan, sebab naturalisasi kita banyak yang usianya 30 ke atas kan. Betul. Kecuali Sumaria lah aku rasa. Kalau macam Litak, Rolly Isai kan, dah umur 30 and above. So aku rasa Endrick dalam form dia yang tersendiri di usia yang begitu tengah peak, aku rasa itu adalah satu kelebihan yang boleh kita gunakan untuk dia beraksi bersama pasukan Harimau Malaya. Betul. Okey. Kepada engkau pula, Azim, kalau kita tengok, yalah macam Apan cakap lah, kita tak pernah tengok dia main untuk pasukan kebangsaan lagi kan, tapi kita dah letakkan dia sebagai Harimau Watch kan. Tapi kalau aku tengok sebenarnya position dia kepada JDT ni sebenarnya attacking midfielder kan. So aku rasa that is one position saturated sangat kot pasukan kebangsaan kan. Kau rasa apa peluang dia sebenarnya untuk KPJ panggil, maybe untuk the first international break ni? What are the chances untuk kita lihat dia main untuk pasukan kebangsaan? Kau rasa? Okey, kalau kita melihat kepada form dia dengan JDT, ya memang beliau menjaringkan gol untuk dua perlawanan, tapi sebagai pemain seperti Endrick yang bermain posisi midfielder, saya rasa beliau akan bersaing dengan banyak pemain yang lain lah, seperti Brandon Gunn, seperti Azam Aziz, seperti Ryan Lambert pun yang Kuala Lumpur tu pun tak main lagi untuk Malaysia. So beliau saya rasa mempunyai peluang yang tipis lah, kecuali beliau macam pemain-pemain lain tidak available, mungkin beliau akan diselect oleh Coach Kim lah. Tapi buat masa ini, kalau bertanya kepada saya rasa belum meyakinkan lagi prestasi Endrick ya. Yang baik untuk dia dinaturalisasi untuk pasukan Malaysia, umur dia sajalah yang saya nampak yang bagus, umur 28. Yang lain itu prestasi dia dengan Penang itu dulu, yang itu saja yang saya cukup meyakinkan. Yang selain daripada tu saya tak berapa nampak sangatlah. So sebab untuk Coach Kim untuk select dia kerana banyak lagi midfielder lain yang lebih layak daripada dia untuk diselect untuk bulan Mac ini, Harimau Malaya. Itu pendapat saya lah. Betul lah. Ya betul lah. Memang betul lah. Sangat saturated position tu sebenarnya kan. Melainkan kalau Coach Kim pilih untuk letak dia sebagai forward kan, also saturated juga kan, ramai player kan. Pada pendapat kau Phil, kita minggu ni kita sebenarnya player of the week kalau kita nak pilih sebenarnya untuk minggu ni is actually Azam Aziz kan. Do you think setakat ini he have what it takes to dislodge, maybe fight Azam Aziz even punya place dalam Harimau Malaya, Endrick ni tadi? Yeah, to start off, Azam Aziz sebenarnya pun kena fight juga for his place juga, because of yang team our team B AFF pemain bukan mesin. So because AFF kita dah nampak Stuart Wilkin pun even stamping his position. Brandon Gunn memang given kan, Stuart Wilkin, then kita ada inilah. So Azam Aziz sebenarnya pun
dalam kategori maybe sebab itu dia inject kata, so he himself pun kalau nak cakap Hendrik maybe dia kena to be more consistent lah, sebab at least Azam dah ada experience main international and know how main dengan Kim Panggon semua. Hendrik to me personally, kalau Kim Panggon nak cuba, no harm lah, just to to give more options and to give more competition in the middle of the park. But to say that can dislodge Azam for now, dia kena lagi consistent lah. So far dia bagi goals. Hopefully they can start provide assist jugalah, as kita expect from a creative midfielder. Betul. Aku rasa the fact that Hendrik dalam kita punya watch list ni pun recency bias sebenarnya lah. 2 game 2 goal. Wow, kita terus excited kan. Aku suka lapan macam Phil sebut pasal Stuart Wilkins tadi kan. Aku rasa the fact that Stuart Wilkins score that goal lawan Selangor itu lawan Singapore, that day pun aku rasa dah cukup untuk make sure dia ada dalam tinggi panggung kan. Okay. And Stuart Wilkins is not even starting now for Sabah. Betul, not even starting for Sabah. So everyone is now kena fight lah for position. So hopefully it's just going to be good for our good problem lah for Kim Panggon, for the middle of the park. Yeah. Kau nak tambah apa-apa ke Pan? Pasal aku rasa kan Pan, setakat ni kalau kita tengok Piala FA, Super League punya games, pemain-pemain skuad kebangsaan memang give their all lah. Memang nampak lain kan, beza dengan pemain yang main national team lain lah kan. So kau rasa is it this competition is good? Kesan competition ni lah pada kau Pan, apa komen kau pasal competition for places untuk pasukan kebangsaan ni? Aku rasa benda ni sangat positif lah. Memang kita dah jangkakan benda ni akan berlaku pun sebab Piala Asia coming. So kita akan dapat saksikan dalam musim ni memang all the national player, tak kisahlah sokong team A ke team B ke, akan berusaha keras untuk mencari tempat mereka dalam pasukan Harimau Melaya. Aku katakan Hendrik ni mungkin berguna kepada pasukan kebangsaan ni sebab kalau kita tengok kita seolah-olah macam setakat ni lah, zaman Tan Cheng Ho, zaman Kim Panggon, kita masih bergantung juga kepada setiap posisi tu. Kalau kita ada sama ada naturalisasi ataupun by blood punya player lah, pemain warisan. So macam kalau kau tengah kau ada Brandon Gunn ke, dan ada Larry John ke, dan Stuart Wilkins kan. Lepas tu defender kau ada Matt Davis kan, Corbin Ong. So dia sebenarnya macam of course dia kena fight for the place, tapi dia adalah option kepada tu. Itu pun aku lah, maksudnya Hendrik could be an option. Sebab dia dalam this kategori, mungkin dia akan dapat that place dalam pasukan kebangsaan lah. Itu yang aku nampak lah. Kalau dia terus konsisten lah. Kalau dia sangat baik dan dia boleh dapat first 11 lah. Tapi dalam untuk memberi option kepada Kim Panggon, kategori warisan ataupun kategori naturalisasi, he could be the one. Itu aku punya point lah. Okay lah, I mean, yalah, not fair to judge him. So dia pun belum main untuk pasukan kebangsaan. Kita tak tahu pun dia akan dipanggil ke tak kan. Tapi cuma for the time being, untuk minggu ini, he is in our Harimau Watch punya list lah. So from this week onwards, minggu depan kita akan cuba tampilkan lagi pemain-pemain pasukan kebangsaan yang kita betul beri fokus lah untuk minggu itu. Okay, selesai untuk bahagian keempat. Maka itulah tawaran kami kepada para pendengar sekalian untuk minggu ini, episod keempat musim kedua podcast Bola Lagi. Sebelum kita mengakhirkan episod kita pada minggu ini, Azim, kau ada apa-apa nak pesan kepada para pendengar kita? Seminit, 2 minit kata-kata. Okey, pesan saya kepada semua peminat di Malaysia, sokonglah pasukan masing-masing. Kalau tidak anda, siapa lagi? Terima kasih. Okay, betul. Simple, sweet and simple. Engkau pula Phil, ada apa-apa pesan Phil kepada para pendengar? Anything to highlight ke? Anything to watch out ke? Actually, looking forward untuk tengok Saldi Ramdhani lagi lah. I think kalau with this kind of form, boleh, tak tahulah. Still early, but then with this kind of form, inilah form seorang MVP lah.
untuk fight Arif Aiman even. So kita tengoklah if Sadir Ramdhani akan berterusan dengan form dia sekarang, beliau sekarang. Okay, Sandra ni untuk Sabah dan melawan Pahang. Engkau pula Pan, apa untuk perlawanan-perlawanan yang akan berlangsung, anything our fan, pendengar-pendengar kita should look out for ke? Kalau aku biasa je, terus pasukan anda yang mana anda suka dan anda terus beri sokongan. Player-player yang anda rasa ia patut anda lihat dan beri tumpuan dan terpulang kepada anda untuk memberi tumpuan kepadanya. Tapi satu aku nak pesan, selain kita menyokong pasukan kita, aku rasa salah satu lagi benda yang kalau kita boleh bantu ni adalah membeli merchandise. So itu juga membantu untuk memberi masuk duit dalam tabung kelab masing-masing lah. So aku rasa itu salah satu usaha yang baik jugalah untuk kita membantu dan memberi lagi hype lah kepada liga kita. Betul, sebab aku tu pergi satu shopping mall dan aku pakai jersey ni lah, Selangor lah. Dan that uncle ni dengan family dia pun uncle tu pakai jersey ni lah dan dia punya wife tegur macam baju jersey sama lah dia punya wife dan uncle tu macam tengok aku dan aku macam Selangor. so that kind of moment tu aku rasa kalau kita boleh pelbagai banyakkan lagi dan it could be meriah lah kita punya liga. Betul. Betul lah, memang that's one of the reason why we are doing this kan. Kita nak hypekan lagi season ni kan. Okay, I think that's it from us daripada kami sidang redaksi podcast Bola Lagi. Terima kasih kerana mendengar sampai ke tahap ini sehingga ke point ini setakat ini. So kami boleh dihubungi di Twitter Bola Lagi. Ada di, kalau nak dengar podcast kami ada di Apple Podcast, ada di Spotify dan ada di YouTube. Boleh cari Bola Lagi with a question mark, Bola Lagi with a question mark. So itu saja untuk kali ini. Terima kasih kerana mendengar. Terus mendengar dan terus memberi sokongan kepada pasukan tempatan kita di pertandingan tempatan. Aku akhiri episod ini dengan kata-kata bola sepak kita, wajah kita.